Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman. Di sini kami ada 6 ahli kumpulan untuk membentangkan projek akhir idea inovasi sosial yang bertajuk Sky Ocean Rescue Program. Okey, untuk slide ini saya akan membentangkan pengenalan. Lautan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Lautan membantu kita bernafas melalui fitoplankton. Lautan membantu mengawal iklim dan merupakan sumber makanan yang penting. Oleh itu, lautan amat penting untuk kita menjaganya daripada pencemaran. Pencemaran bukan sahaja mengotorkan persekitaran tetapi juga akan menjejaskan ekosistem di muka bumi serta menjejaskan kesihatan dan juga keselamatan kita. Oleh itu, kami mewujudkan satu program pembersihan laut iaitu Sky Ocean Rescue Program untuk menyebarkan kesedaran kepada orang ramai. Okey, untuk slide ini saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif yang dibuat untuk mencapai matlamat projek ini adalah yang pertama, mengurangkan salah laku yang dilakukan terhadap lautan serta pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan melalui peningkatan ketelusan dalam sektor perikanan dan industri makanan laut. Yang kedua adalah memelihara biodiversity, membantu spesies terancam pulih dan memberi kehidupan marine peluang untuk bertahan daripada berubah pantas yang kita lakukan kepada planet ini. Untuk akhir sekali, objektif yang terakhir adalah memastikan keselamatan makanan Malaysia terjamin dengan sumber laut yang melimpah ruah untuk generasi-generasi yang mendatang kelak. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Zaki dan hari ini saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Kita dapat beberapa masalah yang dapat dikenal pasti untuk diatasi dalam program ini. Yang pertama adalah kurang kesedaran tentang pentingnya kebersihan pantai. Dalam satu pendedahan Jabatan Alam Sekitar beberapa tahun lalu, kira-kira 300,000 tan sampah cukup untuk mengisi 110 kolam renang saiz Olimpik telah dibuang ke dalam sungai atau laut setiap tahun, dan aktiviti tidak bertanggungjawab itu telah menyumbang kepada krisis air di negara ini. Kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya kebersihan ini perlu dipertingkatkan agar perkara yang tidak sepatutnya ini terus berlarutan hingga ke generasi yang seterusnya. Seterusnya, antara masalah yang ingin diselesaikan dan diambil serius ialah jumlah sisa buangan plastik yang dibuang ke laut telah meningkat saban hari sebanyak 2.7 juta tan setiap tahun. Pencemaran pantai yang dihasilkan oleh sisa buangan plastik adalah ancaman utama kepada persekitaran pantai. Negara kita telah dikenal pasti sebagai negara ke-8 yang menyumbang paling banyak sisa buangan plastik ke dalam lautan. Hal ini merupakan satu perkara yang perlu diambil serius disebabkan oleh ciri plastik itu sendiri yang mempunyai sifat ketahanan yang lama. Perkara ini perlu diatasi dengan kadar yang segera agar negara kita tidak menjadi antara negara yang penyumbang utama sisa buangan plastik di dunia. Selain daripada masalah sisa buangan plastik, antara masalah yang ingin dibendung oleh program ini adalah kurang pendedahan akan kelestarian kehidupan marin di dalam masyarakat sekeliling. Ramai yang tidak mengetahui bahawa lautan atau pantai telah menyediakan pelbagai khidmat ekosistem dan masyarakat banyak bergantung kepada ekosistem marin ini. Antara kepentingan ekosistem marin ini adalah laut membekalkan makanan dari sumber perikanan, memacu industri ekopelancongan dan memberi perlindungan kepada pesisir pantai dengan mengatur iklim serta mengitar semula nutrien. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kibanish. So, hari ini saya akan membentangkan pasal carta organisasi. Okay, so project leader kita ialah Muhammad Daniel Zaki bin Muhammad Zaki. Seterusnya ialah Manager of Operations iaitu Shahid Amil bin Shahidan, and Manager of Health and Safety iaitu Muhammad Haziq bin Jamaluddin. Seterusnya Manager of Finance iaitu Muhammad Luqman bin Zulkifli, and Waste Supervisor iaitu Muhammad Afiq Daniel bin Mat Nasir. Lastly, myself iaitu Safety Officer Kimanish Anlaki Suresh Chandra. Sekarang, saya akan membentangkan pasal sumber. Terdapat dua sumber yang didapati dalam projek kita,
iaitu sumber kepakaran dan sumber NGO. Untuk kepakaran, kemahiran dan pengetahuan yang ada pada Jabatan Laut Malaysia adalah penting dalam memenuhi fungsi dan peranannya. Membina kemahiran organisasi yang kuat adalah sangat penting bagi mereka yang ingin berjaya. Seterusnya, pegawai Jabatan Laut sangat mahir dan berpengetahuan dan mereka akan melakukan segala yang mereka mampu untuk membantu memastikan populasi hidupan marin tidak pupus. Memanfaatkan kepakaran kaki tangan perkhidmatan marin di kawasan tertentu untuk menyediakan khidmat nasihat dan memastikan penjagaan habitat lautan dan marin. Untuk NGO pula, perancangan kawasan perlindungan marin perlu dibuat dengan teliti agar ia dapat diuruskan dengan cara memelihara alam sekitar dan biodiversiti kawasan tersebut dan juga melindungi sumber marin untuk generasi yang akan datang. Beberapa bidang keutamaan telah dicadangkan seperti yang dilihat dalam Pelan Strategik Kementerian Hal Ehwal Maritim Malaysia untuk membangunkan strategi yang mempamerkan ciri-ciri tersebut. Akhirnya, anggaran kos pelaksanaan yang telah disediakan dengan teliti agar kerajaan dibuat dengan sesungguhnya dan dioptimumkan. Terima kasih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahid Amil dan saya ingin membentangkan tentang output ataupun aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah membersihkan sampah di laut, terutamanya kawasan berhampiran dengan pesisiran pantai kerana sampah ini bermulanya dari darat dan akan masuk ke lautan jika dibiarkan. Faedah yang akan didapati adalah dapat meningkatkan keindahan pantai dan laut, dapat melindungi kesihatan awam. Sampah di pantai boleh menarik binatang perosak seperti tikus, lalat yang boleh menimbulkan risiko kepada orang ramai. Peserta yang terlibat adalah peserta daripada pelajar UTM daripada FTKMP tahun 4 BMV dan juga sukarelawan dari seluruh warga UTM dan orang awam. Aktiviti kedua adalah melakukan terumbu tiruan di kawasan-kawasan yang berpotensi. Ini untuk meningkatkan habitat di dalam laut dan juga untuk melindungi kawasan pantai dari hakisan ombak. Peserta yang akan terlibat adalah Agensi Laut Malaysia dan juga sukarelawan yang mempunyai kemahiran dan kelayakan dalam bidang scuba diving dan berpengalaman dalam persekitaran laut. Aktiviti yang terakhir adalah mengawasi dan mengumpul data tentang populasi hidupan laut di kawasan pesisiran pantai dan terumbu karang. Ini dapat memahami dengan lebih baik cara sumber ini digunakan dan diurus. Seterusnya akan memahami dengan lebih baik kesan bahan-bahan ini terhadap kehidupan marin atau alam sekitar. Agensi Laut Malaysia adalah peserta yang akan terlibat dan juga Jabatan Perikanan dan peserta badan bukan kerajaan yang berkaitan dengan penjagaan habitat laut dan marin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fidania bin Manasir. Saya akan menerangkan perbincangan hasil. Selepas memahami aktiviti dalam program Sky Ocean Rescue Program, perbincangan serta penilaian impak cadangan aktiviti yang diperkenalkan kepada kumpulan sasaran. Huraian impak adalah berdasarkan 3 tempoh masa, iaitu dalam jangka pendek, sederhana dan panjang. Impak jangka sederhana. Dalam jangka masa sederhana, ingin menyediakan terumbu tiruan untuk meningkatkan lagi kesihatan terumbu karang negara serta hidupan phytoplankton untuk jangka masa 3 tahun mendatang. Terumbu karang ini akan menjadi habitat untuk hidupan seperti udang, ketam dan ikan kecil berlindung daripada pemangsa. Terumbu karang juga membentuk halangan semula jadi yang melindungi pantai berhampiran dari kuasa perkikisan laut sehingga melindungi tempat tinggal pantai, tanah pertanian dan pantai tersebut. Hidupan phytoplankton juga menghasilkan oksigen. Selain itu, alga plankton dan rumput air melalui proses fotosintesis. Ini kerana oksigen yang dihasilkan daripada hutan hanyalah 28% sahaja, manakala 70% sebahagian besarnya adalah daripada hidupan marin serta 2% lagi daripada lain-lain. Impak jangka panjang. Dalam masa jangka panjang pula, ingin berlaku peningkatan hidupan laut, contohnya menjamin keselamatan makanan negara untuk 5 tahun mendatang.
Ia untuk meningkatkan hidupan laut, terutamanya ikan-ikan, kerana ia adalah antara sumber protein penting dalam diet seseorang individu di Malaysia. Selain itu, menjadikan ekosistem di situ seimbang. Tambah pula, jika pantai bersih dan tidak tercemar, tidak mustahil banyak ikan tertentu akan mendiami zon kawasan tersebut, sekaligus akan menjamin rezeki buat nelayan tempatan. Tambah lagi, mengurangkan persaingan antara nelayan tempatan ini yang terpaksa bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan jumlah tangkapan masing-masing dengan berlakunya peningkatan ikan di kawasan tersebut. Okey, saya akan teruskan pada refleksi projek. Okey, daripada projek ini kami dapat bahawa bertolak ansur, bekerjasama dan disiplin semasa menjalankan tugas. Perkara ini dapat dilihat semasa menjalankan tugas. Kami perlu menjalankan tugas dengan penuh beretika bagi mengelakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan salah faham di antara sesebuah organisasi. Pada masa yang sama, program ini memberi impak yang besar daripada diri kami bahawa pembahagian tugas dengan terusun boleh membantu kelancaran sesebuah program. Sebagai contoh, setiap ahli kumpulan memegang tanggungjawab masing-masing supaya program ini dapat dijalankan dengan teratur. Okey, yang kedua, memberi pengetahuan yang meluas kepada kami tentang laut. Penyertaan daripada organisasi luar dapat memberi maklumat yang sangat mendalam kepada kami tentang hal-hal yang melibatkan aktiviti di lautan. Jelaslah bahawa dengan penyertaan pihak-pihak yang lebih arif dengan aktiviti ini memberi kesan kepada diri kami bahawa sumber laut adalah sumber yang amat penting kepada manusia. Yang ketiga, melihat teknologi yang telah digunakan bagi menjaga ekosistem hidupan laut di Malaysia. Daripada perspektif berbeza, mungkin kami sebagai jurutera dapat menambah baik teknologi yang sedang digunakan pada masa akan datang. Yang terakhir ialah kemahiran berkomunikasi. Dengan program ini, kami dapat menambah baik tahap komunikasi kami bagi membantu kami pada masa akan datang. Terutamanya, lebih yakin semasa sesi temu dega kerja yang bakal kami harungi pada masa terdekat. Itu saja untuk refleksi projek Sky Rescue program ini.